Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini teacher akan sambung bab 3 lah. Okey, bab 3 iaitu pengangkutan merentasi membran plasma. Okey, seperti yang kita tahu, okey kalau pengangkutan merentasi membran plasma ni, okey dia mesti ada dua. Okey, yang pertama adalah pengangkutan pasif. Kalau pasif ni awak ingat ginilah. Contohnya macam pelajar yang pasif. Kalau pelajar pasif macam mana? Macam tak ada tenaga, macam pasif je yang mengikut sahaja. Dan yang kedua adalah pengangkutan aktif. Okey. Pengangkutan pasif ni sebenarnya adalah suatu jenis pengangkutan di mana pergerakan molekul ataupun ion dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Contohnya, kepekatan ion tinggi ke kawasan kepekatan ion yang rendah. Daripada tinggi ke rendah maknanya pasif. Yang kedua, kenapa kita kata dia pasif? Sebab ianya menuruni kecerunan kepekatan. Sehingga bila? Sehingga keseimbangan dinamik tercapai. Okey, ingat ada 3 benda. Okey, bila kita bercakap tentang pengangkutan pasif, pergerakan apa? Pergerakan molekul ataupun ion. Dari mana? Dari kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Lepas tu menuruni cerun kepekatan. Sampai bila? Sampai keseimbangan dinamik tercapai. Dan bila kita bercakap tentang pengangkutan aktif pula, okey, individu yang aktif, yang banyak bergerak mesti menyebabkan individu itu memerlukan tenaga yang banyak. So kalau kita bercakap tentang pengangkutan aktif, sebaliknya daripada pengangkutan pasif, iaitu juga melibatkan pergerakan molekul ataupun ion dari mana? Dari kawasan berkepekatan rendah ke kawasan berkepekatan tinggi. Iaitu yang kedua, menentang kecerunan kepekatan sehingga, kalau tadi sehingga keseimbangan tercapai, sekarang ia menentang cerun kepekatan. Maknanya seolah-olah sini kawasan kepekatan rendah, ke atas ni dah banyak dah kepekatan tinggi, maka bahan molekul ataupun ion diangkut menentang cerun kepekatan sehingga apa kesan dia? Mengakibatkan pengumpulan ataupun penyingkiran molekul ataupun ion. Okey, sekarang saya nak awak faham betul-betul pengangkutan pasif dan juga pengangkutan aktif. Okey, kemudian kita tengok pasif ni tidak menggunakan tenaga. Ialah menuruni cerun kepekatan. Maksud dia daripada kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Menuruni. Kalau kita turun bukit pun kita tak perlukan tenaga. Kemudian pengangkutan aktif mesti menggunakan tenaga. Sebab apa? Lawan cerun kepekatan. Okey, pengangkutan pasif pula terbahagi kepada 3. Bergantung kepada bahan. Iaitu resapan ringkas, yang kedua osmosis dan yang ketiga resapan berbantu. Okey, pengangkutan pasif tadi iaitu resapan ringkas, osmosis dan resapan berbantu. Okey, sekarang kita nak pergi kepada detailkan, okey, iaitu pengangkutan pasif tadi. Pengangkutan pasif yang saya kata ada 3 jenis pula tu. Yang pertama, resapan ringkas. Okay, apakah bahan? Bahan yang akan terlibat dalam resapan ringkas. Yang pertama adalah oksigen. 2, karbon dioksida. 3, asid lemak. Yang keempat, vitamin A. Yang kelima, vitamin D. Yang keenam, vitamin E. Dan yang ketujuh, vitamin K. So, kalaulah kata bahan tersebut adalah oksigen, maka kaedahnya resapan ringkas. Okey. Kemudian, satu-satunya yang akan mengalami osmosis adalah air. Manakala resapan berbantu sama ada ion, glukosa dan juga asid amino. Kenapa ion, glukosa dan asid amino perlu secara resapan berbantu? Kerana
glukosa dan asid amino saiznya besar. Okey, sekarang kita pergi pada bahan yang perlu merentasi membran plasma secara pengangkutan aktif, iaitu ion kalium, natrium, kalsium, iaitu ion mineral. Okey. Sekarang tengok rajah ni. Tengok rajah ni. Kalau kita perhatikan kepada rajah ini, okey, ini adalah dwilapisan fosfolipid. Okey, kalau kita tengok pada bahan bulat-bulat ni, ini adalah contoh bahan yang perlu merentasi membran plasma melalui dwilapisan fosfolipid daripada kepekatan. Cikgu andaikan kepekatan bulat-bulat ini sebagai oksigen. Maka daripada kawasan kepekatan oksigen tinggi ke kawasan kepekatan oksigen yang rendah. Okey. Secara bagaimana resapan ringkas. Kemudian, katakanlah kalau cikgu kata bulat ni juga adalah air. Boleh juga. Keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air yang rendah. Namun begitu, kalau ianya ion mesti merentasi protein liang. Manakala glukosa dan asid amino mesti merentasi membran plasma melalui protein pembawa. Okey. Ini pula kita tengok pengangkutan aktif. Kalau pengangkutan aktif, awak tengok rajah. Okey, awak tengok dekat sini yang petak ni 1, 2. Dekat sini maknanya kepekatan. Okey, kepekatan glukosa lah cikgu bagi. Glukosa dia rendah di bahagian luar. Dan dekat dalam ini 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya dekat dalam ni kepekatan glukosa dia dah tinggi. Jadi pengangkutan aktif diangkut kepekatan glukosa yang rendah masuk ke kawasan kepekatan glukosa yang tinggi, iaitu melawan cerun kepekatan. Bila maksud melawan cerun kepekatan, maknanya dia mesti masuk dalam ni dan dia mesti menggunakan tenaga. So kaedahnya adalah pengangkutan aktif. Okey, dan ianya perlukan tenaga. Okey, sekarang kita pergi pada contoh. Contoh ini adalah soalan SPM tahun-tahun sebelum ni lah. Okey, KBSM. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, ni pengangkutan pasif. Ingat, okey, apa keyword pengangkutan pasif tadi? Daripada kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan yang rendah. Bagaimana resapan ringkas? Apakah bahan dia tadi? Tadi kita dah bincang. Bahan yang boleh merentasi secara resapan ringkas adalah oksigen, karbon dioksida, asid lemak, gliserol, gas. Kan? Hablo pun boleh. Okay, kalau kita tengok dekat rajah. Okay, ini adalah awal eksperimen. Okay, ini adalah hablo kalium manganat yang berwarna ungu. Okey, pada dasarnya, kalau kita tengok dekat sini, ia menunjukkan kepekatan hablo kalium manganat ni tinggi di dasar bika. Okey, di dasar pada awal eksperimen. Namun begitu, pada akhir eksperimen, semua larutan telah bertukar menjadi larutan ungu. So, macam mana kita nak terangkan eksperimen ini? Okey, mengkaji proses resapan ringkas. Tengok soalan. Soalannya apa? Terangkan dengan ringkas proses yang berlaku. Terangkan dengan ringkas proses yang berlaku. Okey, kita tengok dulu pemerhatian. Warna ungu kalium manganat 4 ni tadi tersebar dan seluruh larutan menjadi ungu di akhir eksperimen. Ini observation kita yang kita nampak. Kalau tengok dekat sini rajah ni jelas. Okey, at the end dia semua berwarna ungu. Okey, jadi terdapat perbezaan kepekatan. Ni kita terangkan balik yang pada awal eksperimen. Terdapat perbezaan kepekatan antara dua kawasan di mana kepekatan kalium manganat tadi lebih tinggi di dasar bikar dari kawasan lain. Kemudian, maka molekul kalium manganat 4 tadi bergerak dari kawasan kepekatan tinggi
ke kawasan kepekatan rendah secara rawak. Sampai bila? Sehingga keseimbangan tercapai. Boleh ya? Cikgu harap jelaslah. Okey, kemudian kita pergi pula kepada aplikasi bagi osmosis. Ingat, osmo air. Ingat, satu-satunya pergerakan molekul air. Kena faham pergerakan molekul air. Okey. Hanya melibatkan molekul air sahaja. Osmosis air sahaja. Jadi osmosis adalah pergerakan bersih molekul air secara rawak daripada kawasan keupayaan air tinggi. Kita boleh juga nak guna kepekatan air tinggi. Tapi dalam silibus KSSM, kita guna keupayaan air tinggi. Di mana keupayaan air tinggi itu maksud dia kepekatan bahan terlarut rendah. Ke kawasan keupayaan air yang rendah. Kepekatan bahan terlarut tinggi. Okey, merentasi membran telak memilih. Okey, kalau tak faham yang ni, cikgu cuba ringkaskan. Okey, contoh kita ada satu beaker. Dekat tengah ni kita letak membran telak memilih. So sekarang kita letakkan air. Dekat sini ada 100 ml air suling. Okey. Dan sini pun kita letak 100 ml air suling juga. Okey, kalau kita tengok dua-dua ni ada air suling, dua-dua kandungan dia 100 ml juga, maka kepekatan air dia sama. Jadi pergerakan air keluar dan masuk daripada merentasi membran separa telak pun sama. Okey, sekarang di bahagian A ni cikgu masukkan 5 gram sukrosa. 5 gram sukrosa. Tapi dalam ni 5 gram. Sebelah sini, sebelah bahagian B ni cikgu letak 500 gram. 500 gram sukrosa. Gula lah nak bagi nampak ni. Okey, jadi hak ni dia akan jadi cair. Sebab zat terlarut dia rendah. So dekat sini zat terlarut rendah, air tinggi. Maknanya kawasan A ini keupayaan airnya tinggi. Manakala B 500 gram tadi pekat kan. Jadi di B sebenarnya keupayaan airnya rendah. So kalau kita letak di bersebelahan, molekul air akan bergerak daripada A kepada B. Merentasi membran telak memilih sehingga keseimbangan tercapai. Okey, membran telak memilih tu apa? Membran plasma lah. Dia bermaksud telak terhadap air tetapi tidak telak bagi sesetengah bahan larut seperti sukrosa. Okey, sebab tu apa ciri membran plasma? Cirinya adalah telak memilih. Okey. So, kita sambung lagi. Kita tengok dekat eksperimen ini, Raja menunjukkan proses resapan melalui membran separa telak. Sekarang diberi kepada kita tube whisking. Dekat luar ada larutan X, dekat dalam ada larutan Y. Selepas 3 jam didapati, tube whisking tadi kembang. Apakah yang menyebabkan ianya kembang? Maknanya air meresap masuk ke dalam tube whisking. Sebab tu tube whisking tu kembang. Jadi apakah larutan X dan apakah larutan Y? Sekarang kita kena letak X ni sebagai apa? X sebagai air suling. Sebab apa air suling? Air suling adalah satu larutan yang tanpa zat terlarut. Pure air saja. Air dah dia ada. Jadi keupayaan air dia tinggi dalam X. Sebab tu air daripada X akan masuk ke dalam Y. Di mana Y adalah merupakan larutan sukrosa 20%. Jadi X ada air suling, Y itu adalah sukrosa. So proses yang berlaku, pergerakan molekul air. Bila pergerakan molekul air, of course lah. Gapa? Osmosis. Okay, very good. So kita
pergi kepada ni. Ni uji minda 10 dalam buku Bioscore tu kan. Okey, bagi uji minda 10, rajah di bawah menunjukkan salur kaca berbentuk U. Dia ada 2 larutan sukrosa yang berbeza kepekatannya. Okey, berbeza kepekatan dan dipisahkan oleh membran separa telap. Okey, dia dah bagi dekat sini membran separa telap. Kalau kita tengok, okey, dekat lengan M ni diberi kepada kita larutan sukrosa 5%. Manakala N diberi larutan sukrosa 0.6%. So, kita kena identify which one yang banyak zat terlarut. Jadi, M ni banyak zat terlarut, maknanya kepekatan sukrosanya tinggi. Automatically kepekatan airnya akan jadi rendah. Di mana keupayaan air dalam M ni adalah rendah. Okey, tengok lengan N pula. Okey, kalau kita tengok dekat lengan N ni, memanglah kalau dia bagi 0.6%, maknanya kepekatan sukrosanya rendah berbanding M lah. Okey, bila sukrosa rendah, automatically keupayaan air dia adalah tinggi. Kenapa pula tak boleh conteng ni? Okey, keupayaan airnya tinggi. Okey, keupayaan air, kepekatan air dia tinggi. So, seperti yang cikgu ajar tadi. Okey, osmosis. Apa maksud dia? Osmosis adalah pergerakan molekul air. So, daripada apa? Keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air rendah. So, kita dah identify pun tadi. Dekat sini, keupayaan air tinggi. This one, keupayaan air rendah. Maka molekul air akan bergerak daripada N ke M. Melalui apa? Membran separa telap. Sampai bila? Sehingga keseimbangan tercapai. Kalaulah kena lukis, dekat sini lengan ni akan jadi tinggi sikit lah. Kan penuh dengan air. Sebab pergerakan molekul air daripada N ke M. Okay. So, dekat sini pemerhatian. Okay, aras larutan sukrosa lengan M akan meningkat manakala lengan N akan berkurang. Kenapa? Sebab 0.6% ni adalah hypotonik. Hypotonik tu maksud dia keupayaan air tinggi, keupayaan zat terlarut dia rendah. Berbanding larutan sukrosa. So, molekul air akan meresap merentasi membran separa telap ataupun telap memilih secara osmosis. Jadi, dia bergerak daripada mana? Lengan N ke lengan M. So, kesannya yang terakhir, kepekatan larutan sukrosa pada lengan M ni akan berkurang lah. Sebab air masuk, dia akan jadi cair. Okey, jelas? Cikgu harap jelas lah. Sebab apa soalan dia? Baru keluar soalan. Nyatakan pemerhatian aras larutan selepas 30 minit. So, nombor 1 ni menjawab persoalan. 2, 3, 4 dan 5 teori. Okey. Boleh?